dapat juga luangkan masanya yang ada itu untuk bersama-sama kita Jumaat ini. Sama-samalah kita mengikuti tazkirah beliau sebagai kita kata peringatan untuk kita jadikan sebagai amalan dan juga kita kata amalan untuk kita tidak melaksanakan perkara yang tidak baik. Dengan tidak mengulang masa, kita dijemput Ustaz Haji Ashraf Ismail untuk menyampaikan tazkirah beliau. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya berikan Tuan Haji Jamaluddin, Musi Masjid, Datuk Haji Bahari, Timbalan Musi Masjid, Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, puan-puan pula, tuan-tuan hadirin, Tuan Imam kita Ustaz Suparno, tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT pada tengah hari ini saya dapat bersama dengan tuan-tuan. Hari ini kita masuk bulan Syakban, 8 Syakban. Maknanya tak lama kita nak menyambut Ramadan, insya-Allah. Dan pihak berkuasa lah, pihak atasan sedang berbincang. Hari ini mereka bermesyuarat untuk menentukan beberapa SOP baru berkenaan dengan masjid dan surau, terutamanya berkait dengan solat Jumaat dan juga tarawih serta berbuka puasa dan moreh serta bersahur nanti insya-Allah dalam masa terdekatlah akan dikeluarkan. Memang ada yang banyak bertanya, tapi oleh kerana kami ini bukan peringkat pembuat dasar lagi, buat dasar atas lagi. Jadi yang kami menunggu keputusan lah daripada mesyuarat yang diadakan tadi antaranya. Nanti kita tengoklah macam mana SOP. Cuma bayangannya seperti mana disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, bermula daripada bulan PAN kita tidak lagi perlu untuk menjarakkan saf. Jadi bila masjid sudah boleh dekat saf, jadi kemungkinan besarlah surau-surau yang diberi kebenaran khas sementara itu kemungkinan akan dibatalkanlah, melainkan surau diri Jumaat. Tapi itu apapun saya tak bagi confirmation lagi. Ini semua bergantung pada keputusan yang akan dibuat oleh Duli Yang Mulia Tuanku melalui Majlis Amal Islam. Nanti akan dibuat siaran lah, insya-Allah. Baik. Jadi bulan lepas kita melalui bulan Rejab, bulan haram dan bulan bulan berlaku sambutan kepada Isra' dan Mi'raj. Jadi cuma saya nak sebut hari ini, pada tengah hari ini, satu perkara saja yang berkait dengan kalimah. Kalimah Subhanallah. Kalimah Subhanallah. Yang Allah Ta'ala guna dalam beberapa ayat Al-Quran. Ada banyak. Cuma antaranya surah
Al-Isra' yang kita baca, banyaklah dibaca, dibincang bulan lepas. Allah Ta'ala memulakan surah Al-Isra' ni ayat pertama dengan Subhana. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanallazi, maha suci Allah. Kata para ulama, asal perkataannya kita yang mengucapkan maha suci itu, maka usabbihuka bi subhanallah, aku mengucapkan tasbih atau aku bertasbih kepada engkau ya Allah dengan tasbih maha suci engkau. Jadi tapi disingkatkan terus disebut dengan subhanallah, subhanallazi. Allazi ni maksudnya Allah menceritakan tentang dirinya lah, macam kita istighfar lah, astaghfirullahalazim allazi, kan Allah menceritakan tentang diri dia. Astaghfirullahalazim, aku mohon ampun kepada Allah yang maha besar, yang maha tinggi. Allazi la ilaha illa, yang mana Tuhan itu tiada Tuhan melainkan dia. Allazi la ilaha illahu. Yang ini huwal hayyul qayyum, atau kalau ikut asal pada nahunya sebut huwal hayyul qayyum. Al hayya kerana dia adalah naat kepada Allah itu, kan? Maknanya Allah itu adalah mudhaf. Astaghfirullah, Allah lah yang kita minta. Maka maf'ul bih, yang diminta. Siapa yang minta? Kita yang minta. Jadi baris atas, bila maf'ul bih baris atas. Jadi huwa al-hayya pun baris atas. Tapi kata ulama, kalau nak baca huwal hayyu pun boleh. Para ulama baca huwal hayyu untuk ayat tu dipisahkan jadi dua, satu bermula dengan mubtada khabar balik kepada huwa al-hayyu tu ni. Tapi tak apalah, bukan itu persoalan kita. Kita nak cerita al-lazi tadi, Allah menceritakan tentang diri dia. Cuma nak sebut subhana ni, subhanallah ni, kenapa dia jadi salah satu daripada zikir yang penting kepada kita. Bahkan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Ayat tadi kita baca surah Al-Isra', subhanallazi, maha suci Allah yang telah memperjalankan, allazi asra bi'abdihi, telah memperjalankan hambanya, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini peristiwa Isra' Nabi SAW. Dalam ayat lain, surah Al-Ma'idah contohnya, ayat 116, Allah Ta'ala firman, wa in qala Allahu ya Isa ibn Maryam a'ata qulta lin-nasi ittakhuzuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Allah sebut wa in qala Allahu, apabila Allah Ta'ala berkata kepada Isa ibn Maryam, a'anta qulta, adakah kamu berkata, linnasi, kepada manusia, ittakhizuni wa ummiya ilahain, maknanya ambillah aku dan ibu aku sebagai Tuhan. Apakah kamu kata begitu? Kata Allah Ta'ala. Apakah kamu ada kata bahawa kamu dan ibu kamu suruh orang ambil kamu dan ibu kamu menjadi Tuhan? Min dunillah, selain daripada Allah? Qala, maka jawab Nabi Isa AS, subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci engkau ya Allah. Subhana, maka dijawab oleh Nabi Isa, subhanaka
Maha suci Engkau ya Allah. Ma yakunu li, tidaklah layak bagiku untuk berkata apa yang tidak selayaknya bagi aku, kata Nabi Isa. Mana ayat ni yang pertama menafikanlah bahawa Nabi Isa pernah berkata bahawa dia anak Tuhan. Tak pernah. Nabi Isa pernah kata mak dia tu adalah juga Tuhan. Tak pernah. Ini penafian dalam Al-Quran. Bahkan ramai pakar-pakar yang membaca kitab New Testament and Old Testament, New Testament lah terutamanya, tidak ada pun menunjukkan bahawa Nabi Isa pernah mengaku dia sebagai Tuhan. Ya. Baik, cuma saya nak highlight di sini, bila nak menjawab pertuduhan yang Allah Ta'ala tanyakan kepada Nabi Isa, maka Nabi Isa mula menjawab dengan perkataan Subhana, Subhanaka, Maha suci Engkau. Jadi apa signifikan atau apa maksud sebenar perkataan yang kita sebut Subhana itu, atau Subhanallah ke, tak kisahlah yang kita sebut tu. Jadi kata para ulama, perkataan Subhanallah ini atau Subhana ni sebenarnya mengandungi satu kalimah penafian kita. Penafian kita kepada Allah bagi segala sifat atau apa-apa saja yang tidak sesuai kepada Allah Ta'ala. Ya. Maha suci Engkau, maknanya Maha suci Engkau ya Allah itu daripada perkara yang tidak sepatutnya. Ya. Maknanya bukan sekadar pujian saja. Perkataan Subhan ni bukan sekadar pujian, tapi dalam masa yang sama kita menafikan adanya sifat-sifat lemah, sifat-sifat kurang, sifat-sifat mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sebab itu tak heran dalam satu hadis Nabi SAW, riwayat Imam Muslim, Nabi SAW pernah bersabda, Inna ahabbal kalami ilallahi subhanallah wa bihamdihi. Ya, hadis riwayat daripada Abu Hurairah yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim. Bahawa maksudnya, kata Nabi SAW, sesungguhnya kalimah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah Subhanallah wa bihamdihi. Itu kalimah yang kata Nabi SAW, kalimah yang paling disukai Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tak heran dalam hadis yang lain Nabi SAW sebut banyak kelebihan-kelebihan lain Nabi sebut. Antaranya Nabi sebut, man qala hina yusbihu wa hina yumsi subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrah. Barang siapa yang menyebut pada waktu pagi dan pada waktu petang, subhanallah wa bihamdihi 100 kali, mi'ata marrah, lam ya'ti ahadun yaumal qiyamati bi afdal mimma ja'a bihi. Di akhirat nanti tak ada orang boleh challenge pahala dia. Kalau dia baca subhanallah wa bihamdihi pagi 100 kali, subhanallahil azim 100 kali petang, di akhirat kata Nabi SAW tak ada orang boleh challenge pahala dia, illa ahadun qala mislu ma qala au zada alaihi, melainkan orang yang buat benda yang sama. Orang yang buat benda yang sama. Mana sama-sama apa nama ni, baca ataupun sama-sama bertasbih subhanallah wa bihamdi 100 kali. Maka orang ni, ataupun kata Nabi, dia buat lebih lagi daripada itu, maka pahala dia akan lebih lagi daripada orang ni. Maknanya kalau Nabi nak menyebut di sinilah bahawa ini majazi. Kalau perbahasan para ulama, ini sebagai contoh perbahasan Nabi nak menyebut bahawa bukanlah nak katakan maknanya kalau kita baca subhanallah wa bihamdihi ini, maknanya pahala Nabi pun kita potong, pahala para rasul pun kita potong. Bukan. Ini nak bagi tahu, kata menunjukkan bahawa amalan ini saja akan memberi pahala yang sangat banyak kepada orang yang
beramal dengannya. Ya. Dia bukan bukan biasa-biasa, walaupun sangat simple. Bahkan dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut apa? Kalimatani khafifatani fil lisan. Ya. Saqilatani fil mizan. Dua perkataan yang khafifatani, yang mudah, yang ringan. Ringan untuk kita sebut, tetapi berat pada timbangan di sisi Allah Ta'ala. Apa dia kata Nabi SAW? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimah ni kata Nabi SAW sangat ringan untuk kita sebut, tapi pahalanya ataupun timbangannya sangat berat. Kata Nabi SAW di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa perkataan dia? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya. Jadi perkataan subhanallah ni, walaupun pada zahirnya kita nampak macam kecil sangat dia, sikit sangat. Tak adalah terlalu besar, bahkan tidaklah menjadi kesukaran untuk kita nak sebut perkataan ni. Tapi oleh kerana kata para ulama, perkataan ini, kata Nabi SAW, perkataan ini yang paling Allah suka. Kerana apa? Kerana kita memuji Allah Ta'ala, dalam masa yang sama kita menafikan Allah daripada segala sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Ya. Baik. Ada hadis lain yang Nabi SAW sebut kelebihan orang yang menyebut subhanallah. Man qala subhanallah wa bihamdihi hatta Allahu anhu zunubahu wa in kanat aksara min zabadil bahar. Barang siapa yang menyebut yang berzikir dengan subhanallah wa bihamdihi, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya, walaupun dosa-dosanya lebih banyak daripada buih di lautan. Ini hadis sahih. Ya. Baik. Walaupun dosa kita lebih besar atau lebih banyak daripada lautan, ya. Buih lautan, masya-Allah, ya. Jadi perkataan-perkataan ni bukan apa. Kadang-kadang kita baca dalam Al-Quran, ya. Kadang-kadang kita baca sebagai doa. Kadang-kadang kita nak naik kenderaan, kita baca kan, subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Cuma mungkin sebelum ni kita tak perasan kalimah itu adalah kalimah yang sangat disukai oleh Allah SWT. Kalimah yang mengandungi makna yang sangat besar di sisi Allah. Saya tidaklah kata nanti kalau kita kata subhanallah maknanya kita menafikan zikir lain, bukan. Ya. Kerana zikir lain atau perkataan lain, sebagaimana contoh la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah itu sendiri mempunyai kelebihan pada kalimah ataupun pada sebutannya. Ya. Sehingga antaranya Nabi kata man mata bi akhiril kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Atau kama qala Nabi sallallahu. Nabi kata siapa yang mati atau siapa yang pengakhirannya dengan kalimah la ilaha illallah, dia akan masuk syurga. Ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Abu Talib nak sakit, nak meninggal kan. Apa kata Nabi kepada Abu Talib? Kata Nabi sallam, "Qul ya ammi, qul la ilaha illallah." Wahai bapak saudaraku, katakanlah la ilaha illallah. Tapi ialah masa itu ada Abu Jahal, ada Abdullah bin Ubay. Dia cakap apa? Ya Abu Talib,
targhabu an millati Abdul Muttalib. Kan? Kamu nak berpaling daripada agama Abdul Muttalib? Kan? Falam yazala yukallimanihi. Makna dia ulang-ulang cakap. Abu Jahal dengan ni. Abu Jahal dengan ni. Takkan nak kamu nak tinggalkan? Takkan kamu nak tinggalkan? Sedangkan Nabi SAW kata kepada bapa saudaranya, ya, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Bapa saudaraku, ya, kau sebut perkataan ni, aku akan di akhirat nanti aku akan gunakan perkataan tu untuk berhujah bagi pihak engkau dengan kalimah itu, kata Nabi. Kan? Ada apa, hadis lain Nabi kata asfaq laka biha, aku akan beri syafaat kepada engkau dengan kalimah itu. Itu hebat kalimah la ilaha illallah. Bukan kita nak menafikan kalimah itu, kan? Maknanya la ilaha illallah itu satu kalimah yang juga hebat. Tapi kita tahulah pak saudara Nabi ini sampai akhirnya beliau tidak mengucap. Kenapa? Kerana antaranya kata para ulama, kerana orang Arab jahiliah ni, dia memang masalah mereka ni bukan masalah tak percaya kepada Tuhan. Masalah mereka ni, mereka tidak mau beriman kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, mengesakan Allah tu dia mereka tak mau. Mereka beriman. Wa in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulun Allah. Kalau kamu tanya mereka siapa yang mencipta langit dan bumi, mereka akan jawab Allah. Tapi masalahnya mereka tidak menyembah Allah dengan cara mentauhidkan Allah. Sebab tu Nabi datang untuk mengajak mereka kepada agama tauhid, la ilaha illallah. Orang Yahudi Nasara lain pula, menjadikan anak pula kepada Tuhan. Ya, ini cerita lain. Baik. Jadi kita nak cerita tadi bahawa akhirnya pak saudara Nabi tidak beriman, tidak menyebut kalimah la ilaha illallah. Jadi kalimah la ilaha illallah itu juga penting untuk kita. Tapi yang saya bahaskan hari ini adalah kita memperbanyakkan zikir atau mengingati perkataan subhanallah ini supaya dia termasuk daripada antaralah amalan-amalan utama kita. Amalan-amalan utama, ya. Sebab itu kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW, Nabi mengajar kepada sekejap, berapa minit lagi dia? Ada lagi. Ada pengumuman lagi lepas tak ada? Tak ada, ya? Nabi SAW mengajar kepada Fatimah radhiyallahu anha, ya. Nabi ajar kepada Fatimah ketika Fatimah berjumpa dengan Nabi, mengadu banyak kerja rumah, tak larat, minta kalau dapat Nabi carikan pembantu, ya. Nabi ni maknanya kalau Nabi nak, Nabi akan istihar pada para sahabat, siapa yang ada budak boleh tak bagi kepada Fatimah seorang. Senang je. Bukanlah kata ini Nabi boleh je. Nabi minta sahabat-sahabat bagi. Tapi apa yang Nabi bagi kepada Fatimah, Nabi tak bagi budak, Nabi tak bagi pembantu. Tapi Nabi ajar zikir kepada Fatimah untuk menguatkan kekuatan dalaman sekaligus menguatkan kekuatan luarannya untuk bekerja. Apa zikirnya? Nabi ajar tasbih 33 kali subhanallah, kan? Lepas tu takbir Allahu Akbar. Kemudian apa nama ni? Subhanallah, alhamdulillah, kan? Tahmid dan takbir Allahu Akbar 34 kali. Ada riwayat kata 33, ada riwayat kata 34, cukup 100. Jadi zikir ni salah satunya adalah subhanallah, kan? Bahkan zikir subhanallah ini memang maksur daripada Nabi SAW bahawa Nabi akan berzikir dengan subhanallah ni, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar ni 33 setiap kali selepas solat, ya. Ini jadi zikir kita lah. Sebab tu saya kata tadi, jadikan zikir ini sebagai zikir-zikir yang utama dalam diri kita. Kerana kata guru-guru bidang tasawuf, ya, setiap daripada kita
Setiap daripada kita kena ada amalan khusus untuk diri kita. Amalan, zikir. Kena ada, yang istiqamah. Kita kena ada. Sama ada, mungkin orang tu sibuk, dia ambil yang diajar oleh Nabi SAW ni. Sebagai contohnya, siapa yang ada kemampuan, mungkin dia boleh ambil zikir tadi, subhanallah wa bihamdihi, 100 pagi, 100 petang. Ya. Mungkin dia tak mampu untuk 100. Mungkin dia ada kemampuan untuk sedikit dulu, 10 ke, 10 pagi, 10 petang. Ataupun apa-apa, berapa jumlah pun, ataupun dia mungkin boleh berzikir selepas solat, 33, 33, 33. Ya. Kerana zikir-zikir ni penting ya. Penting untuk diri kita ni, bukan apa, untuk menjaga dalaman kita. Sebab apa tuan-tuan, kerana Allah SWT sebut, bila kita nak ending nanti, bila nak akhir nanti, ending nak mati ya. Ni cerita nak mati ni. Allah Ta'ala sebut apa? Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maknanya Allah Ta'ala berseru, wahai diri yang tenang. Nak kembali kepada Allah nanti, Allah sebut, wahai diri yang tenang. Ya, diri yang tenang. Macam mana nak dapat, macam mana nak datangkan ketenangan itu? Salah satunya adalah dengan ada amalan zikir yang khusus untuk diri kita. Ya. Kalau kita ada guru yang melatih kita untuk zikir, tak apalah, dia akan bagi panduan kat kita, suruh kita zikir sekian. Setiap hari mesti amal ni sekian. Kalau anak-anak kita di sekolah, kadang-kadang disyaratkan suruh zikir sekian. Tapi kita yang dekat luar ni, yang bebas ni, pilihlah zikir-zikir yang kita nak buat secara istiqamah. Ya. Jadi saya hari ini nak menggalakkan, mencadangkan kita mengambil antara zikir-zikir yang sangat disukai oleh Allah